Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik daripada tahun 5 Nuh, apa khabar? Ustaz harapkan semua dalam keadaan sihat di musim COVID-19 ini. Jadi kita bertemu lagi di dalam kelas PDPR yang seterusnya untuk tempoh selama 25 hari sehingga 14 Julai nanti. Jadi Ustaz harapkan adik-adik semua dapat mengikuti kelas secara online video yang telah Ustaz buatkan ini, insya-Allah. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran Sirah Nabawiyah. Minggu lepas sebelum cuti sekolah, Ustaz ada mengajar kamu berkaitan apa ini kewafatan Nabi. Tapi pada waktu itu Ustaz memberikan video lagu dan juga soalan. Jadi hari ini Ustaz membuat sedikit penerangan berkaitan dengan pelajaran tahun 5, iaitu yang bertajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini Ustaz akan beri penerangan sedikitlah kepada adik-adik semua. Baik, kita pergi yang pertama. Yang pertama sekali iaitu kewafatan Nabi Muhammad ini. Ini beberapa perkara penting yang adik-adik semua kena tahu, poin-poin yang penting yang adik semua kena tahu di dalam pelajaran kafah sirah kita ini. Yang pertama iaitu kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda wafat di pangkuan Aisyah. Baginda kita Nabi Muhammad ini wafat di pangkuan Aisyah pada waktu duha hari Isnin, waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan 8 Jun tahun 632 Masihi. Sewaktu itu Nabi kita berusia 63 tahun. Yang ini poin yang penting, adik-adik. Yang ini poin yang sangat penting. Tarikh kewafatan Nabi kita dan usia Nabi kita. Ustaz ulang sekali lagi. Nabi kita wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah 8 Jun bersamaan dengan 8 Jun tahun 632 Masihi, dan pada waktu itu Nabi kita berusia 63 tahun. Baik, yang itu poin yang penting. Seterusnya kita pergi ke yang pelajaran slot yang seterusnya, iaitu masih lagi dalam bab kewafatan Nabi. Okey, sini ada sedikit pesanan Ustaz, iaitu sentiasalah menjaga kesihatan dan pemakanan. Faktor usia, faktor pemakanan dan juga kesihatan kita ini dapat membantu kita sihat sentiasa. Orang kata apa? Ketentuan mati, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asbab dia kita kena jaga kesihatan kita, kita kena jaga pemakanan kita supaya badan kita sentiasa sihat, insya-Allah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baginda mulai gering pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah selepas 3 bulan menunaikan Haji Akbar. Hari pertama sakit, Nabi kita menziarahi perkuburan Baqi' dan kubur para syuhada dalam perang Uhud bersama-sama dengan sahabat baginda iaitu Abdul Muwaihibah. Seterusnya, solat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solat subuh bersandar kepada Sayyidina Ali dan Fudail bin Abbas yang diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu hari yang terakhir Nabi kita. Hari yang terakhir Nabi kita dia baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menunaikan solat subuh yang terakhir bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi sebelum itu Nabi kita demam panas. Baik, seterusnya setelah Nabi kita wafat, itu yang tadi saya cerita tadi, itu Nabi kita sebelum wafat, dan Nabi kita wafat pada 12 Rabiul Awal waktu duha di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Apakah reaksi sahabat pada waktu itu? Mendengar berita kewafatan Rasulullah?
Yang pertama, tidak percaya. Memang kebanyakan sahabat tidak percaya. Kacau bilau berlaku. Keluh lidah untuk berkata-kata. Semua umat Islam pada waktu itu huru-hara, kacau bilau, terkejut dengan berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Ibn Khattab menghunus pedangnya. Kenapa tiba-tiba Sayyidina Umar Ibn Khattab menghunus pedangnya? Sayyidina Umar dia tak dapat terima dirinya tak dapat terima Nabi dia, kekasih dia yang disayangi itu wafat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar menenteramkan keadaan. Pada waktu itu kecoh dengan Sayyidina Umarnya marahnya siapa yang cakap Nabi wafat, dia hunuskan pedang dia akan pancung kepala orang yang cakap macam tu. Dia tak percaya. Orang lain kacau bilau. Sayyidina Abu Bakar datang untuk menenteramkan keadaan. Jadi semua bila Sayyidina Abu Bakar beritahu bahawa yang mati tetap mati, sesungguhnya Allah tidak akan mati, barulah semua faham bahawa Nabi kita sendiri pun akan mati juga dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya pada hari Isnin sehingga ke malam Rabu kerana membolehkan pelantikan khalifah yang pertama dilakukan. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Abbas dan dua orang anaknya. Baginda disemadikan di dalam rumah Aisyah, di tempat Rasulullah wafat. Di situlah rumah Aisyah, itulah tempatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disemadikan di situ. Ataupun sekarang ni dekat Mekah sekarang ni dipanggil Kubah Hijau. Kubah Hijau dekat Mekah tu ada Kubah Hijau. Yang di Madinah itu ada Kubah Hijau, di situ. Itulah tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disemadikan. Baik adik-adik, sampai setakat itu sahajalah kita punya pembelajaran hari ini. Jadi ustaz harapkan adik-adik semua faham akan pembelajaran kita sebelum ini, ya, bermula daripada kewafatan Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad kita wafat, berapa umur dia baginda wafat, bagaimana keadaan dia wafat, baginda wafat, sakit dulu, demam, ya. Apakah solat yang terakhir Nabi kita tunaikan? Apa reaksi para sahabat pada waktu itu? Sayyidina Umar macam mana, Sayyidina Abu Bakar macam mana, dan di mana Nabi kita disemadikan. Ya, jadi itu beberapa nota penting yang Ustaz boleh terangkan kepada adik-adik semua. Nanti Ustaz akan bekalkan nota ini, adik-adik bolehlah salin nota-nota ini di dalam buku tulis. Sekian adik-adik. Terima kasih. Semoga jagalah kesihatan masing-masing. Pastikan jaga jarak, sentiasa pakai mask dan sentiasa sanitize tangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.